Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul mu'allif al-imam hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amal khaslatu tsaniyatu allati tujibu taqdim al-ilmi fahiya anna al-ilma an-nafi'a yusmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatahu. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama. Anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi dengan Aqabah yang pertama ya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan 7 Aqabah, 7 dakian yang perlu direntasi dengan jaya untuk seseorang itu menjadi ahli ibadah. Maka al-aqbatul ula, dakian yang pertama adalah aqabatul ilmi, dakian ilmu. Dan dalam kuliah yang lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menerangkan bahawa ilmu dan amal merupakan 2 permata yang sangat berharga. Bahkan kerana ilmu dan amal lah diciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada antara langit dan bumi adalah kerana ilmu dan amal. Kedua-duanya adalah berharga. Tetapi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa walaupun kedua-duanya merupakan permata yang berharga, tetapi perlu didahulukan ilmu berbanding dengan amal. Soalannya kenapa? Kenapa perlu didahulukan ilmu sedangkan dua-duanya itu penting? Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan kerana 2 sebab. Jadi sebab yang pertama dah selesai ya, kita huraikan, iaitu supaya amal itu sendiri terhasil dan amal itu sendiri selamat daripada jadi rosak. Ilmu dan amal penting, tapi kalau amal tanpa ilmu boleh jadi tidak sah di sisi agama. Kalau orang tu solat,
dia ada sepertinya dia takbir, dia ada rokok, sujud, tapi tanpa ilmu dia melakukan perbuatan salat itu tidak sah, maka tidak terhasil pun, ataupun masih sah tapi banyak cacat celanya, tak selamatnya, makruh di sana, kurang pahala di sini, hilang pahala jamaah. Lepas solat dah cantik elok, melintas pula depan orang sembahyang, dah dapat dosa lain dan sebagainya. Jadi hari ini kita lihat Imam Ghazali menerangkan sebab yang kedua yang mewajibkan kita itu mendahulukan ilmu, iaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Ia akan membuahkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perasaan gerun kepada Allah. Kita bimbang sekali kalau kita ada banyak ilmu tapi tidak membawa manfaat. Macam mana kita nak tahu? Kita tak ada rasa takut kepada Allah. Ilmu agama yang kita belajar, tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya, bahkan membawa kita itu semakin merasa hebat, merasa kita inilah yang alim, kita inilah yang mampu mendebati orang-orang lain, kita itulah yang mampu berhujah dan mengalahkan orang lain. Tapi hati kecil kita tidak ada rasa takut bimbang bahawa Allah murka kepada kita, tidak rasa takut bimbang bahawa satu masa kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita itu akan diazab oleh Allah. Tak ada rasa macam itu. Hanya kan rasa kita itu nak menunjukkan kepada orang, saya ni alim, saya mengaji kitab ni, saya belajar dengan guru ni, saya hafal nama ulama ni, saya hafal sekian hadis, saya hafal sekian ayat. Khasyahnya mana? Takut kepada Allahnya mana? Maka itulah Nabi SAW sendiri baginda memohon lindung, ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Padahal ilmu tu asalnya Nabi minta, Allah yang suruh, wa qul rabbi zidni ilma. Allah perintahkan, katakanlah wahai Tuhan, tambahkanlah bagi aku tu ilmu. Yang lain Allah tak suruh kita minta tambah. Harta, anak, rumah, isteri, Allah tak suruh minta tambah. Allah benarkan kita tambah. Tapi ilmu Allah perintah kepada Nabi SAW supaya Nabi minta tambah. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Dalam keadaan Allah perintahkan supaya Nabi SAW berdoa memohon ditambahkan ilmu, dalam masa yang sama Nabi SAW memohon meminta lindung dengan Allah daripada ilmu. Kita minta lindung dengan Allah daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam mana Nabi SAW memohon lindung dengan Allah daripada ilmu, sedangkan ilmu itu dituntut? Ada sambungannya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin, aku memohon lindung denganmu daripada ilmu la yanfa', ilmu yang tidak membawa manfaat. Kerana ilmu yang tidak membawa manfaat, dia akan menjadi hujjatun alaina, menjadi hujjah ke atas kita. Sepatutnya ilmu itu dia akan berhujjah mempertahankan kita. Tapi oleh kerana ilmu itu sudah tidak bermanfaat, nanti dari akhirat, na'udzubillah, ilmu kita itulah yang akan membebankan kita. Sepatutnya dia jadi peguam bela, dia pula jadi pendakwa raya, ya, dakwa kita di mahkamah akhirat nanti. Qala Allah Ta'ala, di mana Imam Ghazali ambil ni, bahawa ilmu yang bermanfaat ini dia membawa kepada takut kepada Allah, dia membawa kepada gerun kepada Allah. Mana dalil dia? Iaitu firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama, kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil adatul hasri, alat untuk menunjukkan yang itu sahaja. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, mungkin kita katakan hanya saja, hanya saja, mana itu saja, lain daripada itu tidak. Hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Berarti yang bukan ulama tidak takut kepada Allah. Berarti yang tidak takut kepada
Allah sebenarnya bukan ulama, walaupun dia ada maklumat dalam otak dia. Masya Allah, kitab dia hafal. Masya Allah, dia masih belajar universiti dulu, CGPA dia 4 flat atau 3.9 misalnya, best student, Dean's List, ya. Tetapi dia bukan ulama. Kerana Quran kata innama, hanya saja yang takut kepada Allah itu di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Jadi kita faham, kalau hanya ulama sahaja yang takut kepada Allah, dan yang tidak takut kepada Allah walaupun dia banyak ilmu, hakikatnya dia bukan ulama. Jadi ilmu yang macam mana kalau hanya ulama yang takut kepada Allah? Nah, ialah kita ni, kita bukan ulama. Kita ulama insya-Allah kalau kita ada ilmu yang bermanfaat, kerana ilmu itu membawa kepada khasyatullah. Nak tunggu kita jadi mufti, jadi alim alama, itu mungkin lambat sikit lah, nak kena mengaji dan sebagainya. Tapi kalau kita dapat mengaji, dapat ilmu, kita amalkan, menimbulkan rasa takut gerun kepada Allah, insya-Allah kita masih layak tergolong dalam kalangan ulama, walaupun di pinggir-pinggir lah. Bukan ulama besar, bukan ulama yang paling agung, bukan ulama yang muktabar, ya, tapi masih lagi kita ada ilmu yang membawa kepada takut kepada Allah. Qala rahimahullah ta'ala, wa dhalika anna man lam ya'rifu haqqa ma'rifatihi lam yahabhu haqqa mahabatihi wa lam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi wa hurmatihi. Yang demikian itu adalah kerana barang siapa yang tidak kenal, tidak makrifah kepada Allah dengan sebenar-benar makrifah, pasti orang ini tidak akan rasa gerun kepada Allah dengan sebenar-benar gerun. Atas dunia pun macam itu. Kadang-kadang orang yang ada pangkat tinggi, orang yang ada kekuasaan, dia pakai sempol, dia duduk biasa, bawa kereta, kita tak rasa gerun, kita tak kenal dia siapa. Tapi kalau dah tahu, oh, Masya Allah, dia ni rupanya sultan misalnya, dia ni rupanya menteri misalnya, barulah orang tu berubah perasaan dia, sebab dia sekarang sudah kenal, oh rupanya orang ini hebat, rupanya orang ini ada kekuasaan. Tapi sebelum kenal, kita tak ada rasa takut. Orang yang lihat satu sungai yang jernih, yang tenang airnya, dia tak rasa takut, dia rasa teringin nak berenang di situ. Tapi yang orang situ tak berenang, dah tahu buaya banyak dalam tu, buaya yang ganas, yang makan orang. Yang dia berani sangat tu kenapa? Bukan dia berani, dia pun tak tahu kata situ ada buaya. Dia orang luar, nampak best dia sungai ni, boom, masuk dalam tu. Orang situ tak berani, sebab orang situ kenal sungai itu bahaya, banyak buaya misalnya begitu. Dan orang yang tidak kenal akan Allah, dia tidak akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar mengagungkan dan juga menghormati Allah. Dia tidak hormat kepada Allah kerana dia tidak kenal Allah. Manusia pun kita hormat, bos kita hormat, ya, ketua kita hormat, pemimpin kita hormat. Tetapi kita tak perasan kan bos kita tu pun di tangan Allah. Kita kata ubun-ubun dia pun di tangan Allah. Bos kita tu pun anytime Allah nak matikan dia mati, Allah nak mudaratkan dia mudarat. Ya, orang yang paling berkuasa sekalipun dia Malaysia, dia tetap hamba Allah. Orang yang paling berkuasa di dunia, dia tetap hamba Allah. Adakah presiden US bukan hamba Allah? Ya, hamba Allah. Adakah doktor pakar bukan hamba Allah? Ya, hamba Allah. Makanya doktor pakar sampai masa pun mati. Boleh jadi doktor pakar jantung mati sakit jantung, boleh jadi doktor pakar kanser mati kerana kanser. Kerana semua hamba Allah, semua terpaksa akhirnya berenang mengikut arus takdir Allah. Babil ilmi ya'rifuhu wa yu'azzimuhu wa yuhabuhu wa yahabuhu. Dan dengan ilmulah seorang hamba itu kenal akan Allah dan mengagungkan Allah dan gerun akan Allah Subhanahu wa taala. Fasara al-ilmu yusmiru ta'ati kullaha wa yahjuzu 'anil ma'siyati kulliha bi taufiqillah. Maka jadilah ilmu sesuatu yang membuahkan ketaatan ke semua sekali.
Orang tu nak taat, dia kena tahu dulu bahawa dia taat kepada siapa, kenapa dia perlu taat, nak taat macam mana, nak sempurnakan ketaatan macam mana, dia kena tahu. Dan dengan ilmu jugalah dia akan menghalang dia pada maksiat kesemuanya dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Kalau tak ada taufik, ada ilmu, tidak membawa kepada amal, tidak membawa kepada taat. Walaysa wara'a hadaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tak adalah selain daripada dua ni, iaitu nak buat taat dan jauhi maksiat, tidak adalah tujuan lain. Bagi seorang hamba yang nak beribadah, tu dua ni lah. Kalau boleh buat taat, kalau boleh jauh maksiat, syukur saja. Kadang-kadang kita buat taat tapi maksiat pun kita buat juga. Sebab kita ada nafsu, kita kalah dengan nafsu. Ada juga yang sudahlah buat maksiat, taat pun tak mau buat, lagi parah. Tapi kalau dapat dua-dua sekali, buat taat dan jauhi maksiat, inilah tujuan yang nak dicapai. Fa'alaika bil ilmi arsyadakallah. Amin. Maka wajiblah kamu itu menuntut ilmu, kata Imam Ghazali. Moga-moga Allah memberi bimbingan kepada kamu. Allah yang jadi mursyid kepada kita, yang membimbing kita ke arah ridha Dia. Ya salika tariqil akhirati awwala kulli syai'. Wahai orang yang berjalan jalan akhirat, inilah yang mula-mula sekali, ilmu. Kita kadang-kadang bila kita berubah ke arah agama, kita politik dulu. Bila kita berubah ke arah agama, kita ceramah dulu. Kita berubah ke arah agama, kita buat benda-benda lain dahulu. Kita pegang tasbih dahulu, kita pakai jubah dahulu, kita lilit serban dahulu. Ya, bukan salah. Salahnya sebab kita tinggalkan ilmu. Padahal kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kamu benar orang yang berjalan jalan akhirat, ilmu tu yang nombor satu. Wallahu waliyut taufiqi bi fadlihi wa rahmati. Allah lah yang memberi taufik dengan kurniaan dan rahmatnya. Qala rahimahullah ta'ala, wa la'allaka an taqula qad warada al-khabaru an sahibi syar'i salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun wa mal haddu alladhi la budda lil abdi min tahsilihi fi amril ibadati. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, boleh jadilah kamu nak bertanya bila dengar tentang ilmu ni, boleh jadi ada orang dia ada soalan. Apa dia? Soalan dia kata, kan ada hadis daripada sahibi syar'i, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai syarak. Kita ambil syarak ni melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak melalui Nabi, kita tak tahu hukum hakam. Wujudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menerangkan. Apa kata Nabi SAW? Apa sabda Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kefarduan ke atas setiap orang Islam. Bukan kata orang yang bekerja jabatan mufti saja kena tuntut ilmu, ya, orang yang nak jadi ustaz saja kena tuntut ilmu, ya, bukan. Engineer, doktor, ahli politik, ya, siapa sajalah, kerani, asalkan dia orang Islam, menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan. Jadi orang tertanya-tanya, banyaklah kita macam tu, jenuh lah. Ya, saya bukan bidang agama, Ustaz. Saya bukan nak jadi ustaz, nak mengajar orang, hanya nak amal untuk diri sendiri je kot. Sampai jadi fardu, jenuhlah saya, berdosa lah kalau saya tak belajar. Jadi akan timbul pertanyaan, ilmu yang macam mana tu yang fardu tu? Takkanlah semua ilmu. Jenuhlah semua orang jadi alim lah, semua orang jadi pakar lah kalau macam tu. Mesti ada ilmu tertentu. Ilmu yang mana tu? Dan ilmu pun dia luas. Kalau doktor pun kita tahu kan, doktor ada yang dia doktor general saja, ada yang pakar tulang, ada yang pakar jantung, ada yang pakar neurologi dan sebagainya. Jadi nak jadi pakar semua, ia tak mampu. Jadi setakat manalah
yang tak dapat tidak bagi hamba tu, dia mesti menuntut ilmu dalam bab ibadah. Dia nak tahu yang itu soalan yang mungkin ditanya oleh seseorang, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, fa'lam anna al-ulum allati talabuha fardun fil jumlati salasatu, ilmu tauhidi wa ilmu sirri a'li bihi ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi wa ilmu syari'ati. Lalu Imam Ghazali jawab soalan yang mungkin orang tanya itu. Imam Ghazali jawab, ketahuilah oleh kamu bahawa ilmu-ilmu yang menuntutnya itu merupakan kefarduan secara umum. Ada tiga ilmu. Apa dia? Pertama, ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Ta'ala, atau zaman sekarang ni juga disebut ilmu aqidah, ilmu kepercayaan. Itu yang nombor satu. Yang kedua, ilmu sir, ilmu rahsia. Habis dah, kalau dah rahsia nak belajar macam mana? Kata ilmu rahsia. Nah, kadang-kadang orang kau nak tahu tak, kau nak cerita kau satu rahsia belum? Dan kalau rahsia kau nak cerita buat apa? Kalau dah cerita dah bukan rahsia. Tak, maksudnya kata Imam Ghazali, yang saya maksudkan dengan ilmu sir ini adalah sesuatu yang bergantung dengan hati. Sir ni kan sesuatu yang tersembunyi. Jadi benda dalam hati kan orang tak nampak. Benda zahir orang nampak, kita bercakap, kita bergerak, kita itu, kita ini. Tapi satu kumpulan manusia duduk dalam satu majlis, masing-masing diam, kita tak tahu dalam hati dia. Ia ni mungkin sedang buat ibadah hati, sedang syukur. Ia ni sedang sabar dengan musibah dia. Dia diam, dia tak cakap apa pun. Yang satu lagi mungkin sedang buat dosa, kerana dia sedang rasa takabur, mungkin dia sedang rasa hasad, dengki, ya, masing-masing diam. Jadi itu maksudnya sir, benda dalam hati kita tak tahu. Tapi ada ilmu bincang tentang hati dan tentang pekerjaan hati. Hati dia ada kerja rupanya, dia ada dosa, dia ada pahala. Wa ilmu syariati, dan yang ketiga adalah ilmu syariat, iaitu ilmu amalan zahir, ilmu halal haram, iaitu namanya ilmu fiqh. Jadi Imam Ghazali terangkan yang fardu yang mesti setiap orang kena tahu secara umumnya ada tiga, iaitu ilmu tauhid, ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh, ilmu hukum hakam, halal haram, dan yang ketiga adalah ilmu dikenali ilmu tasawuf, ilmu tentang hati. Qala rahimahullah ta'ala, wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhidi miqdaru ma ta'rifu bihi usul ad-din wa huwa anna laka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarikalah. Adapun batasan sekadar mana yang wajib bagi setiap orang itu, iaitu secara fardu ain. Maknanya ada ilmu yang setiap orang mesti tahu. Satu kampung, satu qaryah di Bukit Indah Ampang ni semua dah tahu, dah mengaji, tinggal kita seorang saja belum mengaji, berdosa kita. Itu fardu ain. Berbeza dengan satu lagi namanya fardu kifayah. Dalam kampung kita ada 2-3 orang yang mahir ilmu tu, lepaslah tanggungjawab orang lain. Contohnya kalau bab agama, ilmu faraid. Bukan semua orang mahir. Ibu dapat berapa kalau orang ni meninggal, ayah dapat berapa kalau ada adik-beradik, jadi macam mana pula kalau adik-beradik seorang, macam mana adik-beradik lebih, macam mana, ya. Tak semua orang mahir ilmu faraid. Tapi kena adalah dalam kampung tu yang mahir. Kalau nanti orang meninggal tak tahu nak bagi faraid macam mana. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau ilmu salat, rukun salat, syarat sah salat tak memadai orang lain tahu, kita masing-masing kena tahu. Itu namanya fardu ain. Adapun kalau ilmu tauhid, yang fardu ain itu setakat mana? Iaitu setakat yang kamu tahu dengannya asas-asas agama. Bukan nak jadi pakar akidah, bukan sampai nak bincang benda-benda yang detail tentang ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq qabdah, ya, apa yang nama nafikan kamun fasil, kamun tasil. Oh, jenuh dah kalau semua orang nak kena sampai tahap macam itu, ya. Tak.
Yang fardu ain bukannya itu. Yang fardu ain kata Imam Ghazali yang asas-asas agama lah. Apa dia? Bahawa kamu tahu bahawa kamu ada Tuhan. Janganlah sampai tak tahu kita ada Tuhan. Itu kan jadi macam etis pula. Dia kata mana ada Tuhan, tak pernah nampak pun, tak pernah dengar pun Tuhan sembang, tak pernah pun pegang sentuh Tuhan. Mana ada Tuhan? Jangan sampai macam itu. Paling-paling tidak tahu kata kamu tak ada Tuhan. Tuhan macam mana? Yang aliman, yang maha mengetahui. Lagi qadiran, yang maha berkuasa. Lagi muridan, yang maha berkehendak. Lagi hayyan, yang maha hidup. Lagi mutakalliman, yang maha berkata-kata. Sami'an, maha mendengar. Basiran, maha melihat. Wahidan, esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini insyaAllah semua orang tahu. Orang Islam kan tahu ni. Kan ada orang Islam tak tahu Allah maha mengetahui, Allah maha berkuasa. Semua orang tahu. Tapi dalam kampung kena ada orang yang tahu lebih sikit. Kalau ada orang bawa syubhat-syubhat, dia boleh lawan. Allah maha berkuasa, ya. Kalau Allah maha berkuasa, berarti Allah berkuasalah menempatkan dirinya di mana-mana. Allah berkuasalah masuk dalam diri satu orang. Jadi Tuhan duduk dalam diri dia. Allah berkuasalah melahirkan anak. Manusia, orang perempuan, kita pun boleh lahir anak. Makhluk yang lemah yang namanya perempuan boleh lahir anak. Takkan Allah yang maha berkuasa tak boleh lahir anak? Ada orang bawa syubhat macam itu. Jadi kita orang biasa, pening juga. Allah maha berkuasa betul, tapi Allah takkan tak beranak, kan? Takkan Allah bertempat dalam makhluk pula. Jadi ada orang yang kena mahir, dia akan terangkan bahawa kuasa Allah tu ada ta'alluq dia, ada skop dia. Skop kuasa Allah hanya dengan yang mungkin, yang harus. Anak bagi Allah tu mustahil. Allah berada dalam makhluk tu mustahil. Maka menetapkan sesuatu pada Allah yang mustahil itu luar daripada skop perbincangan kudrah. Kudrah ini adalah yang mungkin, walaupun dari segi adat tak biasa. Tapi dari segi kuasa Allah boleh jadi. Orangnya dah tua, suami dah 95 misalnya umur, ya. Isteri dah 90 umur, isteri pun dah 20 tahun menopause, ya. Boleh tak dalam keadaan umur mereka macam itu dapat baby, isteri pregnant? Mustahil lah, Ustaz. Ya, mustahil adat, kebiasaannya mustahil. Tapi dari segi kuasa Allah harus. Jangankan kata nak mencipta manusia daripada sepasang suami isteri yang tua, mencipta manusia dari seorang wanita tanpa bapa berlaku pada Nabi Isa AS. Bahkan mencipta seorang manusia tanpa bapa dan ibu berlaku pada Nabi Adam AS. Jadi benda ni jarang. Berapa orang yang tak ada bapa dan ibu? Seorang saja. Berapa orang yang tak ada bapa? Seorang saja. Jadi benda tu menyalahi kebiasaan, tapi masih dalam kudrah Allah. Tapi kalau kata anak Allah, Tuhan lain daripada Allah, Allah duduk dalam makhluk, itu mustahil. Itu bukan cerita kudrah. Itu panjanglah cerita dia. Itu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Kena ada orang yang mahir untuk menolakkan keraguan-keraguan tadi. Muttasifan bi sifatil kamali, munazzahan anil nuqsani waz zawali wa dalalatil hudusi. Iaitu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada sebarang kekurangan, maha suci daripada binasa, dan maha suci daripada tanda-tanda baharu. Kan ada ustaz daripada Perlis bagi tahu hari akhirat besok Allah boleh menempatkan dirinya dalam syurga sebab Allah maha berkuasa. Sebab kan kita hari akhirat boleh lihat Allah, makanya berarti Allah di syurga. Boleh pula Allah di syurga, kerana syurga itu makhluk Allah. Oh, Allah berkuasa menempatkan dirinya di mana-mana. Oh, bukan macam tu bang. Memang Allah maha berkuasa. Memang kita akan lihat Allah dari akhirat. Tapi jangan samakan Allah seperti makhluk. Makhluk kalau kita tak lihat dia pun dia bertempat. Bukan tunggu kita lihat dia baru dia bertempat. Sekarang ni kita lihat tak bulan? Tak lihat. Gelap, tak nampak. Ataupun bintang, tak nampak. Tapi ya, ada bertempat. Bukan nanti lihat.
Jadi bukan talazum melihat itu mesti bertempat, bertempat itu melihat. Kalau makhluk ia bertempat, melihat tak lihat memang makhluk bertempat. Tapi Allah bukan makhluk. Makanya melihat Allah tidak berhajat pada Allah itu bertempat. Saya tak boleh bayangkan dah. Memang tak boleh bayangkan lah ciptanya Allah. Yang kamu bayangkan itu makhluk. Kita kan makhluk. Apa sahaja yang terlintas dalam otak kita itu makhluk. Maka pastilah Allah tak sama dengan apa yang kita bayangkan. Bila kamu kata kamu tak boleh bayangkan Allah, ya betul lah tu. Jadi itu keliru mengatakan oleh kerana kita melihat Allah maka Allah bertempat dalam syurga. Tak betul. Syurga itu makhluk Allah. Sebelum ada syurga Allah dah wujud. Maka Allah wujud tanpa syurga, Allah wujud tanpa arasy, Allah wujud tanpa langit, Allah wujud tanpa bumi. Itu pasti. Maka mustahillah bila Allah ciptakan langit Allah berubah. Itu tanda baharu. Itu disebut dalalatil hudus, tanda-tanda baharu itu mustahil bagi Allah. Tiba-tiba Allah berubah jadi bertempat. Maka kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman bahawa Allah wujud dan bahawa orang yang beriman akan melihat kepada zat Allah Ta'ala, tetapi bukan memastikan oleh itu Allah itu bertempat, tidak. Munfaridan bil qidami an kulli muhdasin. Allah Ta'ala Maha Esa daripada azali, ya? Allah wujud tanpa ada permulaan. Sifat Allah juga tidak ada permulaan. Kita sendiri ada permulaan. Dulu kita tak wujud, maka sifat kita pastilah ada permulaan. Kita dulu tak mendengar, ya dulu kita pun tak wujud. Macam mana kita nak mendengar? Kita dulu tak melihat, ya dulu kita tak wujud. Kita wujud dalam bentuk janin pun belum mendengar, belum melihat lagi. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sadiqu fima jaa bihi anillahi ta'ala wa taqaddas. Dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Nya. Tak timbul isu menuhankan Nabi, memuliakan Nabi, ya. Mengagungkan Nabi, silakan. Menuhankan Nabi tak mungkin. Abduhu, hamba-Nya, ya, hamba Allah. Tapi mulia, hamba Allah mulia. Wa rasuluhu, lagi utusan Allah yang benar dengan apa yang bagi dia bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka hati-hati orang yang memperlekehkan Nabi. Ada pula dia cakap Nabi ta'dil. Bila Nabi kahwin dengan mai, Nabi ta'dil. Dia tak faham konsep adil. Adil dalam poligami bukan kasih sama kata. Itu kan benda yang luar kawalan. Alangkan anak-anak yang lahir daripada zuriat kita pun nak tak nak ada yang kita lebih cenderung pada yang ini, cenderung pada yang itu. Tetapi dari segi layanan zahir kena adil. Bila dia kata macam itu boleh bawa pada murtad. Kerana ini asas agama. Memuliakan Nabi SAW sebagai hamba dan utusan Allah itu asas agama. Maka kalau Nabi juga dituduh tidak berlaku adil, sepertinya Nabi manusia biasa lah. Buat dosa, buat salah. Kita kadang tidak adil. Wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirati, dan membenarkan apa sahaja yang datang atas lisan Nabi SAW berkaitan dengan perkara akhirat. Sebab perkara akhirat kita tak mampu fikir. Tentang Allah kita masih boleh fikir. Bila kita lihat kepada alam, kita tak mungkinlah alam ini wujud tanpa ada pencipta. Saya selalu bagi contoh, ya. Kalau di kampung kita tahun lepas kita balik raya, kita dapati di belakang rumah mak kita tu lapang, kosong, tak ada apa-apa. Tahun ni kita balik raya, kita tengok di belakang rumah mak kita ada sebuah reban ayam kecil je. Lalu kita tanya kepada abang kita duduk kat kampung, bang siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak bang? Ada orang buat je jadi sendiri, kata dia. Ya, macam mana abang pun ni, dah lah aku balik sekali-sekala kau buat kasar macam ni. Ada pula reban ayam jadi sendiri, takkan tak ada orang buat. Habis itu kalau reban ayam kecil pun kamu tak boleh terima jadi sendiri, alam semesta boleh jadi sendiri, langit bumi boleh jadi sendiri, matahari dan bulan boleh jadi sendiri, diri kamu dengan sistem organ-organ dalam badan kamu, dengan jantung, dengan limpanya, dengan buah pinggangnya, dengan paru-parunya, ya, dengan sel-selnya masing-masing ada fungsi, itu boleh jadi sendiri. Jantung tu pandai pula, dia pam darah kaya oksigen, patah balik kurang oksigen, keluar kaya oksigen, tu mancur kat mana oksigen tu? Tak ada orang atur. Daripada benih yang tak nampak,
kan air mani sikit je, boleh jadi tulang, boleh jadi daging, boleh jadi darah, boleh bercakap, boleh mendengar. Tu tak ada orang buat ke? Masih boleh kita fikir. Tapi kalau akhirat, syurga neraka, sebaling akal kita kata boleh jadilah ada syurga, boleh jadilah ada neraka. Mana kita tahu? Tak boleh kita fikir. Boleh jadilah ada timbangan mizan, boleh jadilah ada sirat. Akal setakat tu je, boleh jadi. Habis kenapa kita beriman memang ada syurga? Kenapa kita kena yakin memang ada neraka, memang ada mizan, memang ada sirat? Ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beritahu. Benda akhirat jangan kita tak fikir macam-macam lah. Oh, sebenarnya tidak ada sirat ni, ini hanya metaphorical saja. Sebenarnya tidak ada mizan, timbangan ni, dacing semua ni tak ada. Ini hanya uslub untuk jangan. Benda akhirat bila Nabi SAW dah beritahu macam tu lah kita beriman. Benda tak boleh diakal-akalkan. Summa masailu fi sya'airi sunnati tajibu ma'rifatuha. Kemudian perkara-perkara yang menjadi syiar kepada sunnah yang wajib kamu tahu akan dia. Wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi subhanahu wa ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala atharun fatakunu ma'allahi subhanahu ala a'zami khatarin. Dan jauhilah kamu, awaslah kamu bahawa kamu itu membuat perkara bid'ah, mereka-reka bid'ah dalam agama Allah yang tidak datang dalil dalam Quran ataupun dalam asar, yakni dalam hadis ataupun dalam riwayat pada sahabat. Maka kamu itu pada ketika kamu buat bid'ah dalam agama itu berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Jadi sekarang orang tak faham sangat bab bid'ah. Orang ingat bid'ah ni baca doa ramai-ramai pas sembahyang. Bid'ah kata dia Nabi tak buat. Apa lagi bid'ah tu selawat selang-selang tarawih, tu Nabi tak buat. Apa lagi bid'ah tu buat tahlil arwah, tu Nabi tak buat. Maka kecoh, melarang ni bid'ah sesat, nanti masuk neraka. Bukan itu. Bid'ah adalah perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, yang bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bid'ah yang sayyi'ah dalalah adalah menyesatkan sesuatu amalan semata-mata kerana baharu. Kenapa? Kerana sunnah Nabi tidak demikian. Nabi SAW bila sahabat buat benda baru, Nabi tak terus larang. Nabi hanya larang kalau perkara baharu itu bercanggah dengan syarak. Saya bawa satu contoh. Dalam bab solat, imam di Masjid Quba dia buat satu benda baru dalam solat. Apa dia? Dia mengekali membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat. Dia baca Fatihah, selesai Fatihah dia baca Qul Huwallahu Ahad, habis Qul Huwallahu Ahad dia baca misalnya contoh Wadduha. Habis Wadduha dia rukuk. Rakaat kedua Fatihah, Qul Huwallahu lagi sekali, katakan dia baca Alam Nashrah, dia rukuk. Nabi SAW tak buat. Dan Nabi SAW tak pernah pun suruh buat macam itu, baca Qul Huwallahu setiap rakaat, tak ada. Kebetulan makmum pun tak suka. Makmum tak suka macam itu. Makmum komplain. Makmum cakap imam kalau nak baca Qul Huwallahu cukuplah Qul Huwallahu, tak payahlah baca surah lagi lepas tu. Tapi kalau imam memang nak baca surah, ya surah lah, jangan baca Qul Huwallahu sebelum tu. Pilih satu lah, jangan baca dua-dua. Makmum komplain. Tapi imam macam agak bertegas sebab tu. Kata imam, kamulah pilih salah satu. Kalau kamu nak aku jadi imam, macam tu lah cara aku. Kamu nak macam-macam, nanti imam lain je lah, senang. Susah hati pula makmum. Imamnya bagus, cuma kasih tu je makmum tak suka. Akhirnya diadu pada Nabi SAW. Kalaulah betul sesuatu perkara yang baharu itu automatik haram, maka sebagai seorang Rasul yang bersifat tabligh, Nabi kena panggil imam tu dan larang. Imam, apa saja perkara baru dalam urusan-urusan ibadah ni automatik haram, jangan buat. Tidak. Nabi panggil imam tersebut, Nabi tanya, kenapa imam tidak mau ikut cadangan daripada jemaah? Maka jawab imam itu, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya itu kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Kasih kepada ayat Quran. Adakah bercakap dengan ajaran Nabi? Bahkan selari kasih kepada kalam Allah.
mengulangi membaca surah yang sama. Rakaat pertama surah itu, rakaat kedua juga surah yang sama. Ada tak larangan daripada Nabi SAW? Nabi tak bagi baca surah yang sama? Tak ada. Makanya perbuatan imam tadi walaupun baharu, Nabi tak buat, Nabi tak suruh, tetapi perbuatan itu tidak ada larangan, tidak bercanggah dengan syarak, dan dorongan melakukan juga tidak bercanggah dengan syarak, hanya kerana kasih kepada suratul Ikhlas. Dan siapa yang faham betul-betul suratul Ikhlas, itu kan surah tauhid, daripada awal hingga akhir ayat itu cerita tentang Allah, maka orang itu kasih. Maka apa kata Nabi SAW? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suatu ikhlas itulah nanti memasukkan kamu ke dalam syurga. Kita orang Melayu pandang lekeh kan, ku Allah, ku Allah. Ya, ku Allah itu kan memasukkan sahabat Nabi dalam syurga. Jangan pandang koman ku Allah. Kalau tak dikatakanlah nilai ku Allah itu supaya 1/3 Quran. Baik. Jadi kena fahamlah bab bid'ah ni, dia ada perbincangan dia. Besok insya-Allah saya ada kuliah duha di Kuala Selangor, mereka minta bincang isu bid'ah ni. Kalau tak faham, kita sangka kita penentang bid'ah, tiba-tiba kita yang membuat bid'ah yang bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tajuk Ustaz. Terima kasih.